Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita Ramadan Karim diucapkan kepada semua penonton, ya, di mana pada hari ini adalah hari ini adalah hari akhir bulan Syaban dan beberapa ketika lagi kita akan menghadapi Ramadan, ya. Jadi sebagaimana ulama mengajar kita sentiasa mendoakan Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sejahterakanlah kami sehingga datangnya Ramadan. Sejahterakanlah Ramadan bagi kami dan terimalah dari kami ibadat pada bulan Ramadan itu. Jadi sudah tentu, ya, para mukmin tidak sabar-sabar untuk menanti kedatangan Ramadan yang akan datang tidak lama lagi. Oleh itu kita teringat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila tiba Ramadan, segala pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan diikat segala syaitan. Jadi itulah kita nampak bahawa hadis Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam ini menyatakan kelebihan Ramadan dengan pintu rahmat yang dibuka dan pintu neraka yang ditutup, untuk menggambarkan galakan Allah dan Rasulullah SAW kepada umatnya untuk melakukan sebanyak-banyaknya amal soleh dan meninggalkan sebarang bentuk kemungkaran. Baiklah sahabat semua, orang yang berpuasa sudah tentu mengimpikan, bercita-cita untuk mencapai kepada tahap puasa yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lepas. Sebagaimana kita teringat kepada apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Puasa tu ada tiga, di mana ketahuilah puasa tu ada tiga martabat. Puasa umum, puasa khusus dan puasa khususul khusus atau khususil khusus. Jadi kita sebagai mukmin yang nak kepada kebaikan sudah tentu tidak cukup hanya berada pada tahap puasa umum saja. Itu puasa orang awam yang hanya syarat tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa dan tidak melanggar syarat-syarat larangan berpuasa. Tetapi bukan sekadar itu, tetapi kita nak biarlah puasa yang dilakukan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh itu target kita, cita-cita kita untuk melakukan ibadah puasa pada bulan ini pada tahap puasa khusus. Kalau khususil khusus tu adalah puasa para anbiya, puasa para siddiqin. Pada kita ini kita perlu capai pada tahap kedua, iaitu puasa khusus. Puasa khusus ni adalah puasa di mana kita menahan telinga, mata, lidah, tangan, kaki dan semua anggota badan dari melakukan dosa. Golongan ini menjauhi perkara yang mendatangkan dosa walaupun ia tidak membatalkan ibadah puasa pada zahirnya, tetapi berisiko mengurangkan pahala dan membatalkannya. Jadi puasa ni puasa tingkat khusus ini merupakan tingkatan puasa bagi orang-orang yang soleh. Ini yang kita nak capai, wahai sahabat semua yang dirahmati Allah. Golongan puasa ini adalah melahan diri daripada melakukan dosa.
Macam mana kita nak dapat puasa khusus ini? Tahap yang lebih tinggi ini, tahap kedua ya. Iaitu mesti ada 6 perkara yang perlu kita lakukan. 6 syarat yang perlu kita lakukan untuk kita sampai kepada tahap puasa khusus. Jadi tazkirah ringkas ini akan membicarakan 6 cara untuk sampai kepada puasa khusus, iaitu 6 perkara yang kita lakukan. Perkara pertama ialah kita hendaklah menghalang dan menjaga pandangan daripada bebas pandangan mata kita daripada melihat yang haram. Jaga pandangan mata kita daripada melihat yang haram, yang makruh dan perkara yang melalaikan hati kita daripada mengingati Allah. Yang pertama, jaga mata. Jangan lihat benda yang haram dan makruh dan benda yang boleh melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, pandangan mata itu ialah panah beracun daripada anak-anak panah iblis yang dikutuk oleh Allah. Maka sesiapa yang meninggalkannya kerana takut akan Allah, pasti Allah mengurniakannya keimanan yang menetapkan kemanisan dalam dirinya. Okey, pertama jaga mata. Yang kedua, jaga lidah. Kita hendaklah menjaga lidah daripada bercakap kosong, berdusta, mengumpat, menghasut, bercakap lucah, bercakap keras, suka bertengkar. Sebaliknya, golongan ini lebih suka berdiam, berzikir dan membaca Al-Quran. Inilah puasa lidah. Jadi kita kena, yang kedua, ya, nak sampai ke tahap ini ialah kita laksanakan jaga lidah daripada berkata-kata yang haram. Lidah digunakan untuk berzikir, baca Al-Quran. Tidak bercakap yang sia-sia. Yang ketiga, menahan telinga daripada mendengar setiap perkara yang buruk. Bahkan ucapan yang buruk yang membawa kepada pendengaran yang buruk. Maknanya dia jaga telinga daripada mendengar benda-benda yang buruk. Mengumpatan orang ke, apa lagi ya, umpat ke, atau bagailah membawang ke dan sebagainya. Gosip ke, ya, orang ni suka bergosip, tak kira lelaki perempuan, ya. Baik, yang keempat, menahan anggota badan seperti tangan dan kaki daripada melakukan kejahatan. Ini yang keempat, syaratnya pula adalah tangan, kaki dan anggota kita jangan kita buat kejahatan. Pada masa yang sama, menahan perut daripada memakan sumber makanan yang syubhah dan haram. Kerana puasa tahap khusus ini menahan diri daripada menahan anggota kita daripada buat perkara yang haram. Sekejap lagi. Tunggu. Ya, dan juga menahan perut daripada memakan makanan yang syubhah dan haram ketika berbuka. Yang kelima, tidak makan banyak ya semasa berbuka, walaupun makanan itu halal tetapi sehingga memenuhi perut, sehingga melemahkan semangat untuk buat ibadah, sebab dah tak berdaya, sebab perut dah penuh. Jadi orang yang menjaga makanan hendaklah kita kena jaga. Demi makan terlalu banyak akan memberatkan diri kita daripada beribadah pada waktu malam. Ya, sukar untuk kita bertahajud dan terhalang daripada mendapat kelebihan Lailatul Qadar. Macam mana sahabat semua ya yang dirahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah, macam mana orang tu nak buat ibadah, nak tahajud, nak bangun malam kalaulah perutnya dah penuh. Lena je lah kan. Okey. Akhir sekali, yang keenam, untuk sampai kepada kesempurnaan puasa tahap khusus ini ialah setelah berbuka puasa, hatinya penuh mengharapkan supaya puasanya diterima oleh Allah dan takut sekiranya ditolak oleh Allah. Maknanya yang keenam ni, lepas berbuka tu dia fikir pula, adakah Allah terima ke tidak puasa ini? Ya, Allah terima ke tidak puasa ini? Hatinya ada takut, kan? Takut tak diterima. Dan hatinya penuh mengharap supaya puasa yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sentiasa berdoa kepada Allah selepas berbuka tu supaya ibadah puasa yang dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sahabat semua, sekadar itu sahaja. Pada kali ini kita membincangkan 6 cara untuk sampai kepada tahap puasa yang lebih baik,
iaitu tahap khusus yang bukan sahaja menahan makan dan minum tetapi kepada yang lebih sempurna dengan syarat ada 6 perkara. Jadi itulah saja, kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.